Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita nak sambung pembacaan kitab hadis daripada kitab Sunan At-Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Dan untuk itu saya minta sahabat-sahabat kita setiap kali mendengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan selawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada setiap daripada kita rahmat. Maka setiap kali dengar nama Nabi sallallahu alaihi Muhammad sekurang-kurangnya dan sebagainya. Lalu kita dah tiba pada muka surat 151 pada bab yang ke-21. Dan pada kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan karahiyatis salah, makruhnya solat. Makruh di sini bermaksud tidak boleh, tidak boleh solat. Bila? Ba'dal asar, setelah menunaikan solat asar. Maka setelah menunaikan solat asar hingga maghrib, maka itu adalah waktu yang mana tidak boleh untuk solat. Wa ba'dal fajar, dan setelah menunaikan solat fardu subuh, walaupun masih ada waktu, tapi bila dah tunaikan je solat subuh, maka tidak boleh solat hinggalah ketika mana matahari telah terbit dan masuknya waktu isyraq ataupun duha. Lihat kepada Arafah. Okey, al-awqatul manhi 'anis salati fiha, waktu-waktu yang mana dilarang daripada menunaikan solat pada waktu tersebut, dan perbezaan pendapat imam-imam pada waktu tersebut. Fal awqatul manhiya fiha as-salah khamsah, maka waktu-waktu yang dilarang untuk solat ada 5. Apakah 5 waktu tersebut? Secara ringkasan, yang pertama ketika mana matahari sedang terbit. Yang kedua, ketika mana istiwa matahari betul-betul tegak di atas kepala. Yang ketiga adalah ketika mana matahari sedang terbenam. Yang keempat adalah setelah menunaikan solat fardu subuh walaupun masih lagi dalam waktu subuh. Contohnya subuh habis pada jam contohnya katakanlah pada jam 7 suku. Lalu dia dah solat subuh pada jam 6.30. Maka selepas itu tak boleh untuk solat apa-apa. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada pengecualian. Dan yang kelima, setelah selesai menunaikan solat fardu asar. Maka lihat baris yang ke-7 selepas daripada itu. Okey, jumpa tak? Walam yufarriq asy-Syafi'i. Okey, tunjukkan kepada yang lain, kepada para pelajar. Okey, gariskan. Walam yufarriq asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah tidak membezakan pada waktu itu kelima-lima waktu tersebut. Kelima-lima waktu tadi Imam Syafi'i tidak membezakan. Lalu Imam Syafi'i berkata, tasihul faraid, pada waktu-waktu ini boleh untuk menunaikan salat fardu. Untuk siapa? Untuk yang kita dah baca sebelum subuh tadi. Untuk orang yang tertidur, boleh tunaikan solat fardu walaupun pada waktu larangan ini bila dia bangun daripada tidur. Orang yang terlupa, boleh dia menunaikan solat fardu ketika mana dia teringat berdasarkan hadis yang nombor berapa kita baca tadi? Hadis yang ke 174 dan 175. Maka boleh. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, solat-solat yang pada waktu itu ada sebab, maka pada waktu itu boleh untuk ditunaikan selepas daripada asar dan juga selepas daripada subuh. Okey.
Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadis yang ke-180. Wa bi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Hushaym qala akhbarana Mansur wa huwa ibn Zazan an Qatadah qala akhbarana Abu al-Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu ghaira wahidin, aku telah mendengar lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum Umar bin al-Khattab, antara sahabat-sahabat tersebut kata Abdullah bin Abbas adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa kana, dan adalah Umar min ahabbihim ilayya, antara sahabat yang paling aku kasihi, kata Abdullah bin Abbas. Apa kata Umar bin Khattab? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, anis salah, untuk menunaikan salat, ba'dal fajri, setelah selesai salat fardu subuh, hatta tatlu'a syamsu, sehingga terbitnya matahari. Wa anis salah, dan Nabi melarang daripada salat ba'dal asri, setelah menunaikan salat fardu asar, hatta taghruba syamsu, sehingga terbenamnya matahari. Kepada sahabat-sahabat yang salam ustaz, selepas solat asar haram untuk qada salat, saya telah berikan jawapan tadi. Untuk jawapan tadi telah diberikan, dan hadisnya kita telah baca pada pagi tadi sebelum daripada subuh. Maka boleh cek di YouTube dan juga di Facebook tentang siri yang ke-24. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, Uqbah bin Amir, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Abdullah bin Umar, Samurah bin Jundub, Salamah bin Aqwa, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr, Mu'az bin Afra as-Sunabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Ini riwayat yang lain. Maka kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, walam yasma', namun tidak mendengar daripada Nabi, walam yasma', namun apa as-Sunabihi, dia tidak mendengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendengar direct daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga riwayat daripada Aisyah, Ka'ab bin Murrah, Abu Umamah, Amr bin Abbasah, Ya'la bin Umayyah, dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Maka berkenaan tentang ini terlalu banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang waktu yang dilarang untuk solat. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas daripada Umar bin Khattab yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih, dan ianya pandangan majoriti para fuqaha daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang selepas daripada mereka. Apakah pandangan mereka? Annahum, sesungguhnya mereka, karihu, mengatakan tidak boleh. Para ulama dulu bila mereka kata karihu, ianya juga bermaksud tidak boleh. Maksudnya mereka haram, dilarang. Maka kena tulis di situ. Annahum karihu, sesungguhnya mereka pada waktu itu melarang as-salata, untuk menunaikan salat selepas daripada salat fardu subuh sehinggalah matahari terbit. Wa ba'dal asar, dan mereka melarang menunaikan salat fardu asar hatta taghruba syamsu, sehingga matahari terbenam. Wa amma salawatul fawaid, lalu ini jawapan kepada pertanyaan tadi. Dan adapun solat-solat qada, fala ba'sa, maka tidak mengapa untuk ditunaikan selepas solat fardu asar dan setelah solat fardu subuh. Solat qada boleh, dan ini adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Muka surat yang ke-156. Qala Ali ibn al-Madini, berkata Ali ibn al-Madini, telah berkata Yahya bin Sa'id al-Qattan, telah berkata Syu'bah, lam yasma', perawi yang bernama Qatadah tidak mendengar terus hadis daripada Abu al-Aliyah kecuali hanya 3 hadis. Yang pertama adalah hadis yang kita baca tadi, iaitu tentang larangan untuk solat selepas solat asar sehingga matahari matahari terbenam, dan selepas solat subuh hingga matahari terbit. Lalu dia dengar, itu tak ada masalah. Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Abbas daripada Nabi, la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairum min Yunus ibn Matta. Tidak selayaknya seseorang pun berkata bahawa aku, iaitu Nabi, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ini tawaduknya Nabi. Ini hadis yang kedua, yang Qatadah ada dengar daripada Abu al-Aliyah. Dan yang ketiga adalah hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-qudatu thalathah, ada 3 jenis pemimpin.
Lalu kalaulah dalam riwayat selain daripada 3 ini kita nampak nama perawi Qatadah daripada Abu Aliyah, maka riwayat tersebut terputus. Hanya 3 je riwayat yang sabit pendengaran daripada Qatadah daripada Abu Aliyah rahimahumullahu ta'ala. Itu daripada sudut sanad, supaya nak menggambarkan kita berhati-hati apabila mendengar riwayat daripada perawi yang sama pada hadis yang lain. Bab yang ke-22, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa fi salati ba'dal asar, bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang solat selepas daripada menunaikan solat fardu asar. Lepas asar boleh solat ke tidak? Maka ini adalah riwayat-riwayatnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, jika ada yang ingin untuk mendapatkan terjemahan hadis, boleh ke Telegram Kuliah Umar Aziz. Di sana telah diletakkan hadis-hadis. Dah masukkan ke belum hadis-hadis? Ya. Okey. Faham ke faham so far? Jelas ke jelas? Maka bab yang ke-22 berkenaan tentang hadis-hadis solat selepas daripada menunaikan solat fardu asar. Riwayat yang ke-181. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarirun an Atha ibn Sa'ib an Sa'id ibn Jubair dan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, innama sesungguhnya shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan solat ar-rak'atain, 2 rakaat sunat, ba'dal asar, sesudah Nabi menunaikan solat fardu asar. Nabi pernah selepas habis solat fardu asar, Nabi solat 2 rakaat. Itulah solat qabliyah. Maka kenapa Nabi tunaikan solat qabliyah asar selepas asar? Li'annahu, kerana sesungguhnya atahu telah datang kepada Nabi malun, harta rampasan ataupun jizyah. Para ulama berbeza pendapat, telah datang harta jizyah daripada Bahrain. Fasyaghalahu, maka telah menyebutkan Nabi SAW anil rak'atain, daripada 2 rakaat qabliyah sebelum asar, daripada 2 rakaat ba'da zuhri, daripada 2 rakaat ba'diyah zuhur, bukan qabliyah asar, ba'diyah zuhur. Fasallahuma, maka Nabi SAW pada waktu itu solat ba'diyah zuhur tadi selepas daripada selesai solat fardu asar. Thumma lam ya'ud lahuma, kemudian Nabi SAW tidak mengulanginya lagi. Lihat kepada Sahara, baris yang pertama. Maka daripada hadis seperti ini, di mana Nabi mengqadakan qabliyah ba'diyah zuhur selepas daripada fardu asar, maka di sinilah di sisi mazhab Syafi'i yadullu ala anna qada'as sunnah sunnah, bahawa boleh mengqadakan sunat, lagi-lagi solat qabliyah yang pada waktu itu memang kita jaga. Amalan-amalan sunat boleh diqadakan. Lalu kalaulah contoh kita tak sempat nak solat qabliyah subuh kerana imam dah qomat, kerana Bilal dah qomat, imam dah mulakan solat, maka solat je pada waktu itu subuh, dan kemudian kita solatlah qabliyah subuh, namun jangan dekat masjid, tak digalakkan, akan mendatangkan salah sangka. Balik ke rumah dan pada waktu itu solatlah qabliyah subuh yang kita tak sempat nak buat selepas dah menunaikan solat fardu subuh. Maka daripada hadis ini menjadi dalil, kata Imam Syafi'i, solat-solat sunat boleh diqadakkan. Solat-solat sunat boleh diqadakkan, terutamanya solat yang kita dah jaga sekian lama dan kita tak sempat nak buat, maka Nabi SAW qadakkan. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah, Ummul Mukminin radhiyallahu anhum, dan juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Abu Musa Al-Asy'ari namanya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Muka surat 153. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan lebih daripada seorang daripada Nabi SAW annahu, sesungguhnya baginda telah menunaikan selepas daripada solat asar 2 rakaat. Lalu lepas Nabi dah solat fardu asar, Nabi solat 2 rakaat sunat. Maka banyak riwayat begitu. Wa hadha khilafu ma ruwiya anhu, maka kata para ulama, maka riwayat Abdullah bin Abbas yang kita baru baca tadi adalah seolah-olah ada percanggahan dengan ada riwayat yang lain daripada Abdullah bin Abbas juga.
Apakah riwayat Abdullah bin Abbas yang lain? Annahu naha, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang daripada solat selepas daripada fardu asar sehinggalah matahari terbenam. Sehingga matahari terbenam. Yang mana hadis tersebut, hadis riwayat 180. Maka tuliskan dekat atas baris tu rajih ataupun rujuk hadis 180. Maka macam mana? Ada canggah. Hadis 180 kata Nabi larang. Hadis yang ini kata Nabi SAW ada solat. Maka pada waktu itu kata Imam Tirmizi, wa hadithu Abdullah bin Abbas, dan hadis Abdullah bin Abbas as-sahu adalah sebenarnya paling sahih, tak ada percanggahan sebenarnya. Haitsu qal, di mana beliau berkata lam ya'ud lahuma, Nabi tidak mengulanginya perbuatan untuk menunaikan solat 2 rakaat selepas asar. Nabi buat pada waktu itu dan Nabi bukan buat selalu. Wa qad ruwiya, maka kata Imam Tirmizi tak ada percanggahan, hadis tersebut sahih. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan juga daripada Zaid bin Thabit hadis yang seumpama Abdullah bin Abbas, dan telah diriwayatkan juga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam bab ini ada beberapa riwayat yang menunjukkan kepada bolehnya untuk menunaikan solat selepas daripada asar, terutamanya pada waktu itu qada kepada sunat ataupun qada fardu, boleh pada waktu itu. Ruwiya anha, diriwayatkan daripada Aisyah beberapa riwayat. Ada riwayat yang pada waktu itu Aisyah kata boleh, ada riwayat yang Aisyah kata tidak boleh. Ruwiya anha, diriwayatkan daripada Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dakhala alaiha, tidak pernah masuk ke rumah beliau selepas daripada solat fardu asar illa shalla rak'atain, kecuali Nabi akan tunaikan 2 rakaat solat, iaitu kebanyakannya adalah solat sunat yang Nabi tidak sempat untuk solat. Waruwiya anha, dan diriwayatkan juga daripada Aisyah daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi naha, telah melarang anis solah, daripada menunaikan sebarang solat ba'dal asar, selepas daripada fardu asar sehingga matahari terbenam, wa ba'da subhi, dan solat selepas daripada solat fardu subuh sehingga matahari terbit. Wallazi ijtama'a, maka Imam Tirmizi menukilkan ringkasan daripada semua riwayat kita baca tadi. Kata Imam Tirmizi, dan yang disepakati olehnya atasnya aktsaru ahli ilmi, majoriti ahli ilmu, ala karahiyati salah, bahawa tidak boleh solat ba'dal asri, selepas daripada telah menunaikan solat fardu asar, hatta taghruba syamsu, sehingga matahari terbenam. Wa ba'da subhi, dan tidak boleh solat selepas menunaikan solat fardu subuh, hatta tatlu' asy-syamsu, sehinggalah matahari terbit. Tak boleh solat, illa, kecuali. Ada solat yang boleh, illa, pengecualian. Ada solat yang boleh. Maka apakah solat yang boleh ketika mana selepas fardu asar dan selepas fardu subuh? Apakah solat yang boleh? Maka antaranya kata Imam Tirmizi, min zalika, antara solat yang boleh adalah seperti solat dekat Mekah. Dekat Mekah tidak ada waktu larangan. Semua sepakat, majoriti ulama sepakat dekat Mekah tidak ada waktu larangan. Lepas subuh boleh solat, lepas asar pun boleh solat. Sehinggalah selepas asar boleh solat sampailah matahari terbenam. Lepas subuh boleh solat sehinggalah matahari terbit. Sehinggalah matahari terbit. Maka itu adalah boleh. Faqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah, keharusan tentang perkara tersebut. Lihat kepada Sahara. Lihat kepada Sahara, nampak tak? Lalu apakah jumpa tak? Lalu apakah riwayat yang mengatakan boleh dekat Mekah untuk solat? Sabda Nabi, la tamna'u ahada, janganlah kamu menghalang sesiapa pun, tawafa, yang melakukan tawaf di rumah Allah ini, wasalli, dan solatlah kamu, ayyata sa'atin, pada mana-mana waktu, sya'a, yang dikehendaki, min lailin, pada waktu malam, au naharin, ataupun siang. Maka pada waktu itu dekat Mekah tidak ada waktu larangan, maka boleh. Wa qad qala bihi, dan telah bersetuju dengan pendapat yang mengatakan dekat Mekah pada waktu itu tidak ada sebarang larangan.
sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang selepas mereka. Wabihi, dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway. Wa qad kariha, dan ada yang mengatakan tetap tidak boleh daripada kalangan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang selepas mereka solat hatta di Mekah selepas daripada asar dan subuh. Lalu ada pandangan kata tidak, dekat Mekah selepas subuh dan asar pun tak boleh solat kerana ini waktu larangan. Lalu itu pandangan siapa? Kata Imam Tirmizi, itu adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas dan sebahagian ahli Kufah. Ahli Kufah bermaksud Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-23, bab ma jaa fi salati qabla al-maghrib. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang solat qabliyah sebelum maghrib. Adakah qabliyah sebelum maghrib? Lihat kepada Arafah, jumpa tak? Pada baris yang ketiga, ikhtilaful a'immati fi rak'atayn qabla al-maghrib. Jumpa ke tidak? Okey. Apakah permasalahan tentang qabliyah sebelum maghrib? Gariskan, tandakan. Tusannur rak'atani qabla al-maghrib 'inda Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i sunat untuk qabliyah sebelum maghrib, namun Imam Abu Hanifah punya pandangan tidak sunat. Tidak sunat. Tapi di sisi mazhab Syafi'i sunat. Maka apakah dalil yang mengatakan adanya qabliyah sebelum daripada fardu maghrib? Riwayat 182. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad dan qala hadatsana Waqi' an Kasib bin Al-Hasan an Abdullah bin Buraidah an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap azan dan iqamah ada solat qabliyah. Lalu Nabi sebut jelas, di antara setiap azan dan iqamah ada solat. Namun liman sya', ianya bukanlah muakkad, tetapi bagi sesiapa yang nak. Antara azan dan iqamat, setiap azan dan iqamat ada solat bagi sesiapa yang nak. Baca Sahara dulu. Jumpa tak baris yang ketiga? Qala Ibnul Jauzi, jumpa ke tidak? Berkata Ibnul Jauzi, pengajaran daripada hadis ini, faidatu hadzal hadis annahu yumkinu an yatawahhama mutawahhim anna al-adhana lis-salati yamna'u an yaf'ala siwa as-salati allati adhana fiha, fatabayyan anna at-tatawwu' baina al-adhan wal iqamah jaiz. Adanya keharusan untuk melakukan qabliyah di antara azan dan iqamah. Okey. والصواب أن المراد بيان أن مع كل فريضة نفلة. Sebenarnya Nabi nak sebut di antara untuk setiap solat fardu adanya solat qabliyah untuknya. Ada solat qabliyah untuknya. Kemudian lihat kepada Qawata. Okey. Qawata tu tak ada apa. Okey, jom kita lihat. Wa fil babi, dalam bab ini ada juga hadis yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mughaffal adalah hadis yang hasan sahih, muka surat 154. Dan telah berbeza pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang solat qabliyah sebelum daripada fardu maghrib. Falam yara ba'duhum as-salah, ada sebahagian para sahabat mengatakan tidak ada qabliyah sebelum daripada maghrib. Lalu lihat kepada Sahara, gariskan wa huwa qaulu Abi Hanifah, dan itulah pandangan Imam Abu Hanifah. Pandangan Imam Abu Hanifah sebelum daripada maghrib tidak ada solat qabliyah. Okey. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan daripada lebih daripada seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum, sesungguhnya para sahabat, kanu yusallun, mereka menunaikan solat qabliyah sebelum fardu maghrib, raka'ataini, sebanyak 2 rakaat, bainal azani wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Dan berkatalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway, in sallahuma, kalaulah ada yang menunaikan solat qabliyah 2 rakaat, maka itu yang terbaik. Wa hadza indahuma 'ala al-istihbab, dan di sisi mereka ianya pada waktu itu adalah sunnah untuk menunaikan solat qabliyah maghrib. Dan mazhab Syafi'i pun sunnah. Bab yang ke-24, kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang barang siapa yang dapat 1 rakaat daripada solat asar sebelum daripada matahari terbenam, dia dah dapat solat tadi. Dan ini dalam mazhab Syafi'i. Kalaulah seseorang itu dia dapat hanya 1 rakaat, dan rakaat dikira apabila dia sempat rokok.
Contohnya dia solat asar, Allahu Akbar. Kemudian ketika mana rukuk aja, pada waktu itu habis waktu asar. Maka dalam mazhab Syafi'i, barang siapa yang dapat 1 rakaat, maka pada waktu itu solat tersebut dikira sebagai tunai, adab bukannya qada. Sama juga untuk waktu solat yang lain, dikiaskan daripada hadis ini. Kalaulah contohnya dia dapat 1 rakaat je dalam waktu, contohnya subuh, contohnya zuhur, contohnya maghrib, kemudian bangun je daripada rukuk, dah keluar waktu, maka solat tersebut dikira sebagai ada, tunai, bukannya qada. Tidak dikira sebagai qada. Cuma kalaulah dia melewat-lewatkan dengan sengaja, berdosa. Kalaulah pada waktu itu dia tertidur ataupun terlupa, maka tidak berdosa. Dan ini dalil untuk mazhab Syafi'i. Sebab itu yang kita lihat kepada Arafah, baris yang ke-6, baris yang ke-7. Baris yang ke-7. Maka boleh gariskan sikit mazhabuna, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah adalah kalaulah sedang solat waktu habis, gariskan sikit tu, mufsidun lis-salah, maka pada waktu itu batal solat. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kesemua solat mestilah dalam waktu. Lalu mazhab Imam Abu Hanifah, kalaulah tengah solat habis waktu, maka batal solat. Kena qadakkan dia dengan angkat takbiratul ihram yang baru. Mazhab Imam Syafi'i tak, dapat dia 1 rakaat, maka dah dapat solat tersebut secara tunai. Kalaulah lewatkan dengan sengaja, berdosa. Jom kita lihat hadisnya. Wabi ilai qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar wa an Busr bin Sa'id wa an al-A'raj yuhaddithunahu. Mereka semua meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man adraka, barang siapa yang dapat, minas subhi, daripada solat fardu subuh, rakaatan 1 rakaat sahaja, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum matahari terbit, faqad adraka subuh, maka dia telah dapat solat tersebut, dikira sebagai tunai. Wa man adraka, barang siapa yang dapat daripada solat asar 1 rakaat sahaja sebelum daripada matahari terbenam, qabla an taghruba syamsu, faqad adraka al-asar, maka dia telah dapat solat fardu asar tersebut. Dapat maksudnya apa? Tidak menjadi qada dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Ummul Mukminin Aisyah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih, dan inilah pandangan majoriti para ulama muhaddisin, ashabuna maksudnya ulama muhaddisin, dan juga pandangan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway. Wa makna hadzal hadis, dan maksud daripada hadis ini di sisi mereka, li sahibil uzr, untuk orang yang ada keuzuran, seperti seorang yang tertidur daripada solat ataupun terlupa, maka ketika mana dia bangun dan dia teringat yang dia belum solat sewaktu matahari hampir nak terbit, dan ketika mana matahari hampir nak terbenam, maka pada waktu tu tak berdosa. Tapi kalaulah dilewatkan dengan sengaja, berdosa. Bab yang ke-25 berkenaan tentang jamak di antara 2 solat, kita akan sambung ini selepas daripada jam 9.15 insya-Allah. InsyaAllah jam 8.30 akan ada Hayati Quran, jemput sahabat-sahabat yang berkelapangan. Terima kasih.